Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, pertamanya terima kasih kerana sudi menonton dan juga turut serta dalam sesi ulang kaji ni lah. So hari ni kita akan tengok format bagi uh, kertas PA ya. Kita akan ulang kaji mengikut standard kertas PA. Gitu. So yang pertama kita akan ada rumus. Okey, rumus ni kita ada median, mean, variance, CSMPY. Okey. Saya harap korang boleh tengok kat situ ya. Untuk median ni dia tak bagi kuartil 1 dan kuartil 3. Dia hanya bagi median saja. Tapi sebenarnya kita boleh guna rumus yang sama, yang mana median ni 1/2. Kalau kuartil 1 1/4. Kalau kuartil 3 3/4. Yang lain semua sama je, boleh follow. Okey, mean ni pula dia bagi 2. Satu data tak terkumpul, data yang tak ada jadual. Yang ini data yang ada jadual. Okey. So yang ini hasil tambah lah, sum of hasil tambah nilai X, nilai data tu bahagi dengan jumlahnya, N tu jumlah semualah. Okey, manakala yang ini hasil tambah kekerapan darab titik tengah, X ni titik tengah bahagi dengan jumlah kekerapan. Okey, variance pun kita ada 2, satu data tak terkumpul, satu data terkumpul. Okey, untuk sistem PY ni sebenarnya dia punca kuasa je, dia sama dengan variance. Dan hanya kita akan punca kuasakan variance. So dapatlah sistem PY. Okey, ini X ni datanya lah. Data yang satu-satu tu kan, X kuasa 2. Kena kuasakan 2 dulu baru tambah. Okey, bahagi dengan jumlah bilangan data tu. Yang ni tolak dengan min. X bar ni ialah min ya, min kuasa 2. Sama dengan ni, F darab X kuasa 2. X kuasa 2, X tadi kalau dia data terkumpul merujuk kepada titik tengah lah. Ataupun kalau dia tak ada titik tengah, dia data yang nombor bulat tu, kita pun kuasa 2 kan dia. Darab dengan kekerapan. F tu kekerapannya frekuensi. Bahagi dengan jumlah frekuensi, jumlah kekerapan. Okey, tolak dengan sama juga min kuasa 2. So kalau nak cari variance, kita kena cari min dululah. Okey, ini untuk untuk Z lah. Rumus untuk Z, kalau dia kebarangkalian mencari, ini bab 2 ya, mencari kebarangkalian dia tak, bukan nilai Z, kita kena convert jadi Z daripada X. Okey, yang kedua, yang seterusnya min perkadaran, yang mana min ialah nilai P. Nilai P tak apa, nanti kita tengok macam nak guna. Okey, yang ini ralat piawai. Punca kuasa P darab Q bahagi N. P darab Q bahagi N. Okey. Yang bawah ni 8 hingga 11 itu ialah untuk kita kira keselanjaran, pembetulan keselanjaran. Okey. Mengikut soalan yang dia minta lah, kalau kebarangkalian nilai dia lebih dan sama. Lebih dan sama dia kena tolak. Kalau lebih saja tambah. Kalau kurang dan sama tambah. Kalau kurang saja tolak. Dua-dua tolak dengan 1/2n. Okey, tak apa, kita akan perincikan dalam contoh soalan lah. Okey, seterusnya kita ada jadual taburan normal PYZ. Okey, saya harap semua dah tahulah macam mana nak cari nilai Z. Yang pertama, cari nilai kebarangkalian bagi Z. Kebarangkalian ni nilai Z tepi ni. Dalam ni kebarangkalian dia. Dalam ni kebarangkalian dia lah. Okey. So, dalam bahagian A kita ada 6 soalan. Jawab semua soalan. Okey. So, kita tengoklah ni. Yang pertama, soalan biasanya dia akan susun bab perihalan data dulu. Barulah bab berkenaan dengan persampelan. Okey. Okey, so kita tengok yang pertama soalan markah bagi 7 orang pelajar. So, soalannya cari julat. Okey, julat ni sebenarnya soalan yang paling senang. Kita ambil saja nilai paling besar dan juga nilai paling kecil, kita tolak sahaja. So, untuk cari julat 56 tolak dengan 17 ya.
dapatlah berapa ni? 29 ke? 29 ke 39? 39. Okey, 39, 49, 56. Okey. Okey, seterusnya. Yang ni, ini data tak terkumpul, data sebiji. Yang bawah ni data terkumpul ya. Nyatakan selang kelas bagi H ni. Okey, sebelum tu data ni menunjukkan masa menjawab bagi 50 orang peserta kajian. Okey. Oh, ni bukannya markah lah, ni masa sebenarnya, ni masa. Okey. Dia kita nak cari yang H ni, apa nilainya H ni. Okey, bagi soalan pertama ni, H tu kalau kita boleh tengok dia sebenarnya dia follow je lah kan, 50, 59, 60, 69. Jadi kita boleh agak lah, ataupun kalau tak nak agak pun mestilah dia saiznya ataupun jaraknya sama kan. Jadi dia 40 hingga 49. Okey, yang kedua julat. Okey, untuk julat bagi data terkumpul, dia sama juga, yang terbesar tolak yang terkecil. Cumanya sebabkan dia berada dalam selang kelas, kita kena cari titik tengah. Okey, titik tengah boleh dua cara, sama ada kita bilang satu persatu, 70 sampai 70 sampai 79. Okey, 79. Okey, kita bilang-bilang, kita tengok tengahnya, ataupun kalau mengikut rumus, titik tengah ialah 70 tambah 79. Ni 70 tambah 79 per dengan 2. Okey, ini nilai yang terbesar lah, tolak dengan nilai yang terkecil. 40 tadi kan, 40 tambah 49 per 2. Okey, jadi pastikan korang bila tambah tu, bila kira ni, kita tambah dulu baru bahagi. 70 tambah 79 sama dengan baru bahagi 2. Okey, dapatlah ini 75.5 tolak dengan 45.5. Okey, sama dengan berapa tu? 30. Okey, dia boleh 30 lah, macam tu sajalah. Okey, untuk soalan kedua kita tengok apa dia nak ni. Dengan menggunakan kita ada masa yang diambil bagi peserta fun run. Okey. Okey, kita nak tengok median ya, median. Dan juga yang kedua julat antara kuartil. Jika diberi kuartil 3 ialah 51.79. Okey, median tadi kita ada rumus ke atas. Okey, itu boleh kira lah. Okey, untuk julat antara kuartil ni ialah kuartil 3 tolak kuartil 1 kan. Okey, memandangkan kuartil 3 dia dah kirakan untuk kita. Jadi kuartil 1 tak payah kira lah, dah ada lah kan. Okey, so kita tengok ya, median apa tadi? Median sama dengan sempadan bawah kan, sempadan bawah tambah dengan 1/2 n tolak dengan kekerapan sebelum kelas median bahagi dengan kekerapan kelas median. Okey, dah harap dengan saiz dia. Okey. Okey, mula-mula kita kena tentukan kelas median tu kat mana. 1/2 darab dengan 50. Darab dengan semua orang. Darab dengan jumlah kekerapan. Okey. Sama dengan 25. So kita tengok data yang ke-25 dekat mana. Okey, kalau saya ulang balik ya, saya refresh balik. Yang ini kekerapan longgokan. So data yang pertama hingga ke-5 kat sini. Yang ini daripada ke-6 hingga ke-12. Yang ini yang bawah ni, ini tadi pertama hingga ke-5. Yang ini 6 hingga 12. Yang ini 13 hingga 26. So yang ke-25 duduk sini lah kan. So kita akan bulatkan macam tu. Tadi yang 25 dekat sini, kita akan bulatkan mula dari atas. Okey. Kerana kita nak, memang kita akan gunakan kekerapan longgokan yang sebelum. Okey. 25 kat sini, kita akan angkat ini ialah selang kelas bagi median.
Okey, yang pertama kita nak masukkan dalam rumus sempadan bawah yang sebelum ni lah 35.5 gitu. Okey, tambah dengan 1/2n. 1/2n tadi 25 lah. Tolak dengan kekerapan longgokan sebelum 12. Okey. Per dengan kekerapan dia 14. Darab dengan C. C ni kan. C ni dia punya saiz selang kelas. So saiznya inilah 35 hingga 44. Ada berapa tu? 35 hingga 44. Kena bilang lah. Okey, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Ada berapa? Ada 10 lah. Okey. So kita akan selesaikan dalam kurungan ni dulu. 25 tolak 12 dapat 13. 13/14 kan, darab dengan 10 baru tambah dengan 35.5. Okey. Ya. So kita kira 25 tolak 12 dapat 13 kan. 13/14 darab 10. Okey. 13 bahagi 14. Okey, darab 10. Okey. Tadi tak nampak. Okey. 13/14 bahagi 10 darab 10. Okey, sama dengan kan? Sama dengan. Okey. Tambah dengan tadi 35. Oh, ada mistake lah. Mana tadi? Ini bukan 35.5. Bukan boleh lah. Okey, untuk soalan yang kedua, kita ada satu jadual. Ini jadual kekerapan longgokan untuk data terkumpul. Jadi dia ada data mengenai peserta fundan lah selama 50 orang. Okey, kita ada kolom masa, kekerapan dan juga kekerapan longgokan. Okey, soalan pertama menggunakan rumus. Okey, kita tadi dah tengok rumus tadi, median dia berapa, dan juga dia tanya juga jumlah antara kuartil. Yang mana kita tahu jumlah antara kuartil ni K3 tolak K1 kan. Tapi kat sini K3 dia dah kirakan. So kita hanya perlu kira K1 lah. Okey. Yang pertama median ya. Median tadi kalau kita ingat rumusnya sepadan bawah tambah dengan 1/2n tolak dengan kekerapan longgokan bahagi dengan kekerapan dia. Darab C, saiz selang kelas. Okey. Mula-mula kita kena tentukan kedudukan median tu. Kedudukannya 1/2 darab 50 dapat 25 kan. So kita kena cari data yang ke-25 ada dekat mana. Berdasarkan kekerapan longgokan ni. Okey. Untuk baca dia, kekerapan longgokan ni, data yang pertama hingga ke-5 dekat sini. Seterusnya yang bawah ni 6 hingga 12. Yang bawah ni ke-13 sampai 26. Yang bawah ni ke-27 sampai 41. Yang bawah sekali 42 sampai 50. So yang ke-25 kita cari yang ke-25 kan. Yang ke-25 sinilah. Kan. Sini ni yang ke-25. Okey, kita akan gunakan data kekerapan longgokan sebelum dia dan juga kekerapan dia lah. Tu sebab tu kita akan mulakan macam tu. Okey. So menggunakan rumus ni tadi kita ada L ni sempadan bawah. Sempadan bawah ni sebelum 35. Sebab tadi kita dah tentukan data yang ke-25 berada di sini. Ini ialah selang kelas bagi median. Jadi kita nak tengok sempadan bawah sebelum 25. Okey, sebelum 25 kita sebelum 35 ni. Sebelum 35 je, maka dia ialah 34.5 lah. Dia tengah-tengah antara 34 yang atas ni
dengan 35. Tengah-tengah. 34.5 tambah dengan 1/2n. 1/2n tadi 25. Tolak dengan kekerapan longgokan yang sebelum. Kita tolak yang belah atas ni bahagi yang bawah. Rumusnya macam tu. Tolak yang atas 12 per dengan yang bawah 14 darab dengan saiz. C tu saiz selang kelas. Saiz selang kelas kita kena bilang lah 35 sampai 44 dah berapa. Okey, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ada 10. Boleh ada 10. Okey. So kita akan kira dalam dulu ya. 25 tolak 12 dapat 13. 13 bahagi 14 darab dengan 10 baru tambah sama dengan dulu baru tambah 34.5. Okey. Kita tengok kalkulator ni. Oh, kena gerak dulu sikit ya. Okey. Berapa tadi? 25 tolak dengan 12. Okey, 13 kan? 13 bahagi 14. Okey. Darab dengan 10. Okey, sama dengan dulu. Sama dengan baru baru tambah dengan 34.5. Okey, 34.5. Okey, dapatlah 43.785. Okey, kita ambil 3 lah. 786. 43.786 ya. So sini median dia ialah 43 median sama dengan 0.786. Okey, itu dia. Okey. Sekarang kita nak tengok julat antara kuartil tu lah kan. Okey, julat antara kuartil saya padam dulu. Okey. Okey, julat antara kuartil sebabkan dia dah bagi K3, so kita hanya perlu cari K1 lah. K1 sama juga macam tadi, L tambah, kalau dalam rumus tak ada, dia hanya ada median. Cumanya kita boleh modify lah rumus tu 1/4n tolak dengan F besar kekerapan longgokan bahagi dengan F kecil kekerapan dia darab dengan C. Okey. Mula-mula sama juga macam tadi, kita akan tentukan di manakah kedudukan bagi kuartil 1. Okey. Jadi kita kena kira dulu 1/4 darab 50 dapat dengan dapat nilainya 12.5. Okey. Kita tengok 12.5 berada di mana. Okey, di sini nilainya hanya sampai 12 je. 12.5 dulu dekat bawah kan. 12.5 dah sampai dekat sini. So kita ambil sini juga. Okey. Okey, inilah tempat K1. Okey, walaupun sama macam tadi, dia boleh terjadi ya. Dia sama tempat dengan median tadi kan. Okey. Sini juga. Tapi bila kita kira dia nilainya berbeza lah dengan median. Okey, so menangkan dia sama macam tadi, kita masukkan sepadan bawah 34.5 tambah dengan 1/4n dapat 12.5 kan. 12.5 tolak 12 per 14. 12 ni kita dapat yang atas ni 12 tadi. 14 yang bawah ni kita dapat yang sini. Okey, darab dengan 10. Sama juga tadi 10 tu dia punya saiz kelas. Ni saiz ni berapa jarak dia. Okey. Untuk cari saiz awak jangan tolak ya. Korang jangan tolak 44 tolak 35 dapat 9. Bukan macam tu, kita bilang 35 sampai 44 ada berapa. Okey, kalau dia punya datanya sangat besar, kita tolakkan sempadan atas tolak sempadan bawah. Gitu. Okey. So ini dapat kita boleh kira lah. 12.5 tolak 12. Okey. Bahagi dengan 14. Okey. Darab dengan 10. Okey. Sama dengan baru tambah 34.5. Okey, dapatlah tu 34.856. So K1 dengan 34.856. Okey, itu saya kata tadi,
walaupun dia sama tempat dengan median, okey, dia boleh terjadi. Dan juga nilainya yang kita akan dapat berbeza dengan nilai median tadi. Median tadi 40 lebih kan, ni dapat 34 je. So, kualiti 3 kualiti 3 dia dah bagi 51, kita just tinggal kena tolak lah. Julat antara kuartil sama dengan 51.79 tolak dengan 34.856. Kiralah, tekanlah kalkulator tu. Okey. Okey, kita bergerak ke soalan seterusnya. 80 buah rumah lah. Ni rumah taman lah kot. Ada yang tak ada kereta, ada yang 1 kereta, dan juga sampailah 5 kereta. Okey. Kita nak lengkapkan jadual di bawah. Okey, jadual di bawah tu, ni jadual untuk kita kira mean dan variance kan biasanya. Okey. Dia dah bagi dah. Dia dah convert dah daripada yang atas ni kepada yang bawah ni. Okey. X tu bilangan kereta tadi, F kekerapan berapa biji rumah. Fx, darab je lah. F darab X, 0 darab 6, kosong lah. Fx kuasa 2, 0 darab 6 darab 0 kuasa 2, kosong jugalah. Okey. Okey, kita masukkanlah nilai-nilainya ya. Masukkan dulu. Okey, saya dah isikan dia punya jadual kekerapan tu. Okey, kita akan kira sekarang sisihan piawai. Yang mana sisihan piawai ialah hasil tambah Fx kuasa 2 per dengan hasil tambah F tolak dengan min kuasa 2 punca kuasa. Jom kita cek betul sama tak. Mana? Ni kan? Ni. Hasil tambah Fx kuasa 2 bahagian hasil tambah F tolak dengan min kuasa 2. Min tu apa pula? Min tu ni lah. Ni. Hasil tambah Fx tolak EF. Per. S kuasa 2 ni ialah per dengan. So, jadi macam mana? Okey, hasil tambah Fx kuasa 2 686 kan? 686 per 80. Hasil tambah F ni yang ni, hasil tambah ni berapa bawah sekali? 80. Macam mana saya tahu 80? Sebab dekat sini dia tulis ada 80 buah rumah. So, kekerapan pun 80 lah. Okey, tolak dengan min kuasa 2. Min kuasa 2 tadi, min kuasa 2 ni kan, Fx 178 per dengan hasil tambah F. Ini kena kuasa 2 gitu. Okey, jom kita kira lah. Okey, saya dah kira ya. So, kita akan kira yang min dululah. Ni. Kita kira kurungan ni dulu. 178 per 80 dapat 2 point something. Kuasa 2 dapat 4.951. Okey, 686 bahagi 80 dapat 8.575. So, kita tolakkan dia. Tolakkan, kemudian selepas tolak baru punca kuasa, dapatlah 1.904. Itulah sisihan piawai dia. Okey. Next. Okey, kita ada di sini kebarangkalian. Ini dah masuk bab 2 lah ni. Kebarangkalian PZ 1.36. Okey, so ni tengok jadual macam biasalah. Z 1.36. Pada ada negatif ke? Tak ada negatif. So, ini direct je lah kan. So, mana dia? 1.3. 1.36. 1.36. Sinilah. 9131. 9131. Ni 0.9131. Okey. Yang kedua, kalau dalam bentuk ini, okey, Z duduk berada di tengah-tengah. So, yang kita akan convert lah jadi, ni jadi macam mana?
Z kurang 1.3 tolak dengan PZ kurang 0.114. Gitu. Okey. Okey, yang belakang jadi kat depan, yang depan jadi kat belakang. So kita kira ni berapa, cari dalam jadual. Ini pun cari dalam jadual, tolakkan je lah. Okey. Untuk soalan B ni, Z berada di tengah-tengah. Cumanya kita nak cari nilai C ni. Nilai C tu berapa? So dia macam ni sebenarnya. Z berada di tengah antara 0 dengan C. Berapakah dia? Okey. Dia sama juga macam tadi, kita akan pecahkan. PZ kurang daripada C, yang belakang pergi depan, tolak dengan PZ kurang daripada 0 sama dengan 0.2704. Okey, kita tahu Z kurang daripada 0. Kalau awak tengok jadual pun, dia ialah 0.5. 0.2704. So PZ kurang daripada C sama dengan 0.5 pergi sana jadi 0.2704 tambah 0.5 lah kan, dengan 0.7704. Okey, kita nak cari nilai C. Ya. Di mana kebarangkaliannya ialah 0.7704. Okey, kita tengok jadual. 7704 ya, 7704. Okey, tadi soalannya, tadi kita nak cari Z kurang daripada C, yang mana akan dapat nilai 7704. C tu nilai kat tepi ni sebenarnya. 7704 nilai dekat dalam ni. Dalam ni lah. So mana dia? 7704 kena carilah. Tu dia kan. So sinilah 7704. So kita tinggal baca dia punya nilai C nya lah. 0.74. Gitu. So nilai C itulah. Mana tadi? C sama dengan 0.74. Okey. Next. Sebetul air delima bertabur secara normal. Okey, kita tahu ni taburan normal. Min diberi 60 dan sisa piawai 25. Okey, jika yang pertama kita nak cari soalannya cari skor Z ataupun cari nilai Z jika harga sebotol adalah RM64. Okey, yang kedua hitung kebarangkalian jika botol dipilih secara awak kurang daripada 55. Okey. Soalan A tu kita nak convert jadi Z saja ya, kita tak perlu cari kebarangkalian. Okey. So tadi kita tahu Z rumusnya sama dengan X tolak min per sisihan piawai. Okey, dan dia bagi memang sisihan piawai. So senanglah. So soalan ni kita nak tahu, kita convert 64 tolak dengan 60 per sisihan piawai per 25. Okey. So 64 tolak 4, tolak 60, 4 lah, 4 per 25, 0.16. 0.16. So dah macam tu je cari nilai Z kan. Okey, yang kedua hitung kebarangkalian jika dipilih tu kebarangkalian kurang daripada 55. Macam tu. So kita akan convert jadi Z kurang daripada 55 tolak dengan min 60 per dengan sisihan piawai. Okey. 55 tolak 55 per 25. Jadi PZ kurang 55 tolak 60 dan negatif 5 kan. Negatif 5 per 25 jadi 1 per 5 negatif 0.2 lah. Kan? Okey. 0.2. Okey. Oleh kerana dia
negatif kita tukar jadi positif. Automatik dia jadi besar dulu kan. Okey, baru buat 1 tolak supaya dia jadi kecil balik. So tinggal tengok jadual lah. 1 tolak dengan 0.2. Nanti 0.2. 0.2 inilah 5793. Okey. 0.5793 dapatlah 0.4207. Okey, settle. Dan soalan ke-6 yang terakhir bahagian A ni, rekod menunjukkan masa perjalanan bertabur secara normal. Okey, kita tahu ini ialah taburan normal. Okey, min 24, sisian piawai 9. Jika satu pilih, hitung min, sisian piawai dan okey. Dan juga dia minta kebarangkalian lah. Okey, kita tahu bila dia melibatkan sampel, kita tahulah maklumat yang dia beri ni ialah untuk populasi kan. Populasi sampel. Okey, populasi min sama dengan 24, sisian piawai 9. Okey, yang ini sampel kita tahu hanya N sajalah, N kecil, N 100. Okey, kita nak cari min. Min ni, min bagi sampel sama dengan min bagi populasi 24. Okey, ni 24 lah. Okey, sisian piawai pula kita kena kira variance dulu. Yang diberi tu sisian piawai populasi kan, 9 minit ni sisian piawai populasi. So kita kena kuasa 2 dulu. Jadi 81. Ni variance populasi 81. Untuk kita cari variance sampel 81 per dengan bilangan sampel 81 per 100 dapat 0.81. Ini variance ya. Jadi sisian piawainya 0.81 punca kuasa lah. Sisian piawai, tak ada kuasa 2. Okey. Sama dengan punca kuasa 0.81. 0.9. Okey, dapat 0.9. So ni 0.9 lah. Okey. Seterusnya hitung kebarangkalian min sampel tidak melebihi 25 minit. So PX tidak melebihi tidak melebihi tu kurang lah kan. Kurang 25. Gitu. Jadi tukar jadi Z kurang 25 tolak 24 kan tadi min 24 per dengan sisian piawai 0.9. Jadi Z kurang daripada 25 tolak 24 dapat 1 bahagi 0.9 berapa ya? Okey, 1 bahagi 0.9 dapatlah 1.111. Ambil 3 titik perpuluhan 1.111. Okey. Tinggal tengok jadual lah ni. Tengok jadual dapatlah jawapannya. Okey, settle bahagian A. Okey. Okey, untuk soalan seterusnya, kita ada data tak terkumpul bagi 21 hari kutipan sayur dalam kg. Okey, kita nak cari median. Yang pertama median kuartil pertama jumlah terkuartil. Okey. Bila nak cari jumlah terkuartil ni, of course lah kita kena cari kuartil ketiga sekali lah. Okey, untuk seterusnya kita nak plot box and whisker ya. Kalau masih ingat, terkecil kuartil 1, kuartil median, yang ni kuartil 3, dan last sekali terbesar. Okey. Okey, bila kita cerita pasal terkecil, terbesar, jadi yang pertama kita nak susun dululah, susun mengikut
ke mengikut nilai lah, dari kecil ke besar. Okey, saya dah susun bawah ni. Dari kecil ke besar ya, saya dari kecil ke besar. Okey. Kita ada 21 data. Okey. Okey, bila median tu 1/2. Tengah-tengah lah kan. Kuartil pertama 1/4 dan kita nak cari kuartil ketiga nanti 3/4. Okey, dia 21 data. Okey, untuk data tak terkumpul, kita nak cari kedudukan, kita kena buat n tambah 1. Okey, n tambah 1. So bilangan semua ada 21. 21 kita tambah 1 lah. Okey, tambah 1 jadi 22. Kan? 1/2. Mak ni. Okey, jadi 1/2 darab 22. Gitu. So, setengah daripada 22, 11 lah. Kita tengok data yang ke-11. Ke-11 ya. 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ni 11 ni, jadi ini ialah ini ialah median dia. Okey. Okey ya. Okey, yang kedua. Yang kedua 1/4 darab 22. Dapat berapa? 5 point berapa ya? 25. Okey. 1/4 darab 22. 5.5. Okey. Okey, yang kedua 1/4 darab 22 jadi dapat 5.5. Ni dapat tadi 11 kan. Okey, 3/4 darab 22 dapat 5, 11, 16.5. 1/4 kali 22 dapat 5.5, kuartil 3 dapat 16.5. So itulah kedudukan. Jadi kita bilang lah. Kan? 8. Okey. 5.5 kan? 5.5 jadi 1, 2, 3, 4, 5. 0.5 ialah tengah-tengah sini. Okey. Jadi kuartil satunya tengah-tengah antara 60 dengan 61. Kita tambah bahagi 2 dapat 60.5. Okey, ini kuartil 1 lah. Okey, untuk kuartil 3 tadi, kuartil 3 16.5 kan. Jadi bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okey, jadi dia tengah-tengah sinilah. Okey, tengah-tengah antara 80 dengan 81. Dapatlah 80.5. Okey, ini ialah kuartil 3. Jadi, julat antara kuartil, kita tolak je lah 80.5. Tolak dengan 60.5. Okey, dapatlah 20. Okey. Itu ialah median kuartil pertama dan julat antara kuartil. Okey. Sekarang kita nak tengok untuk melukis ni ya, melukis box and whisker. Melukis box and whisker ya. Tadi kita tahu kita ambil dulu nilai-nilai ya. Kuartil 1 sama dengan 60.5. Okey. Median ya, median sama dengan tadi 75. Ni kan median kan? 75. Kuartil 3 80.5. Okey. Dan juga kita perlukan yang terkecil dan terbesar. Terkecil yang first 31 dan ya 31.
Dan yang paling besar 95. 31, 95. Okey, jadi nilai-nilai ni berapa ni? 5 nilai ni kita akan plot buat dia punya box and whisker. Okey. Box and whisker kita dalam ni case ni kita buat skala 10 10 10 lah. Sebab paling kecil 31 kan. So, kita buat 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Okey, gitu. Ya. Buat garis lurus, pakai pembaris ya, make sure pakai pembaris. Okey, baru kita plot kita punya nilai-nilai tadi. Yang pertama 31, sini 31. Okey, yang kedua 60.5. 60.5 ya. 60. Kita akan plot atasnya, plot kat sini. Okey, 60.5, 75 dan 80.5. Sini 80.5 dan paling besar tadi 95. So sampai 100 lah. 95 sini. Okey. Okey ya. Okey, yang terkecil sini sampai K1 situ. Kan K1. So kita buat kotak. K sampai K3. Situ. Ni median tengah-tengah tadi. Okey, ni tolak ke yang terbesar. Siap dah. Okey, macam tu saja buat apa nama box plot. So markah dia akan diberi mengikut kita plot tu betul lah. Kuartil pertama betul, median betul, kuartil 3 betul, terkecil betul, terbesar betul. Okey. Soalan seterusnya, bagaimana kalau 89 telah di salah rekod, yang mana nilai sebenar 98. Okey. Ni sebenarnya 98. Okey. Bila 89 tu 98, dia akan kat sini kan. Jauh kan? Okey, itu kita panggil outlier. Okey. Yang mana dia dah jauh sikit lah. So nilai 98 tu dia jadi outlier lah. Outlier. Maksudnya outlier ni macam dia jauh sangat daripada nilai yang asal. Okey. Terdapat, kita akan tulis terdapat outlier. Outlier iaitu nilai itulah. Iaitu 98 itulah. Terdapat outlier pada box and whisker tu. Tulis penuh lah. Kan? Okey, itulah untuk soalan box and whisker. Okey, seterusnya kita tengok